Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton live dari Facebook page Pusat Internet Komuniti Changlun DG. Nama saya Muhammad Aizidin Fitri, boleh panggil AI. Dan saya Syairah binti Syamsuri, penolong pengurus Pusat Internet Komuniti Changlun. Saya manager kat sini. Okey, kepada semua yang menonton, selamat datang. Ini adalah taklimat, sesi taklimat klik dengan bijak yang kita akan buat pada hari ini, yang berfokuskan kepada tajuk maklumat palsu. Okey, sebelum kita teruskan dengan taklimat sesi untuk petang ni, sebelum tu saya ucap sekali lagi Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton. Okey, Pusat Internet, siapa yang tak tahu dekat mana kita ada pusat internet dekat Changlun ni. Kalau siapa yang tengah tengok lah ni kan, saya dah share dah beberapa grup di Facebook sendiri, Facebook di kawasan Changlun sendiri. Kami di Pusat Internet Komuniti Changlun berada di atas kedai buku First Touch, dekat tingkat atas. Pekarangan Simak Changlun. Okey, kami dah wujud kat sini dah hampir 3 tahun. 2017, 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Dan banyak aktiviti yang melibatkan komuniti setempat yang telah kami laksanakan. Okey, kepada siapa yang ingin tahu lebih lanjut, boleh terus ke pusat internet kami di atas kedai buku First Touch. Ataupun kalau macam ada yang nak yang buat menerima apa-apa tempahan untuk nak guna PC kita kat sini, perlu hubungi kami dahulu di Facebook page sendiri kat sini, atau terus hubungi kami di 016-215-9526. Boleh WhatsApp terus kami ya. Kami galakkan untuk buat appointment lah, sebab dalam tempoh PKPP, SOP kita tak boleh ramai-ramai ada di pusat internet lah kan, terhad lah. So bagi mengelakkan dalam satu masa tu ramai yang guna kemudahan di pusat internet ni, boleh buat appointment dulu. So kita boleh set masa lah, ikut masa bila yang tuan-puan lah tuan-puan yang boleh buat. Okey, kami dah banyak menjalani sesi latihan ICT kepada kebanyakan komuniti setempat di sini. Siapa yang berminat ingin nak belajar macam mana pasal komputer, macam mana nak buat video, macam mana nak buat dokumentasi menggunakan Microsoft Office yang sedia ada, kami dah sediakan komputer untuk anda belajar di sini. Boleh hubungi kami, dan anda hanya boleh jadi ahli saja, ahli pusat internet Changlun. Okay. Hanya RM5 semua hidup, tak ada renew apa-apa, tak ada bayar bulan-bulan apa-apa, langsung. Nak masuk ke lah apa-apa saja kerana yang berkaitan dengan ICT ataupun usahawan. Kalau ada rasa nak belajar apa-apa yang berkaitan dengan ICT, bagi tahu saja, insya-Allah kami boleh buat. Ya, Tapi buat masa ni dalam tempoh PKP ni kita buat secara online lah. Secara atas talian macam ni lah, tak boleh buat di pusat internet sendiri. Okay. Siapa yang tengah tengok lah ni? Muhammad Munir, kita jaga kita. Ya. Terima kasih kerana singgah di Penjarakan sosial. Apa ni? Penjarakan sosial. Okey, nak buat appointment untuk esok. Muhammad Munir nak buat appointment untuk esok. Boleh hubungi kami, boleh WhatsApp terus kat kami bila dan pukul berapa nak mai. Tapi digalakkan Muhammad Munir pergi pusat internet Sungai Pinang lah kot. Okey, kita teruskan dengan taklimat kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus di ruang komen di bawah, boleh direct terus tanya kami.
tak apa, kami akan balas antara di sesi waktu live sendiri yang ni ataupun di lain masa lah kalau ada siapa yang tengah komen pada selepas live ni lah. Okey, saya serahkan kepada Syahira untuk bermulanya sesi taliman kita pada hari ini. Sambil-sambil lah kita guide program ni macam mana. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan buat taklimat klik dengan bijak. Kalau sebelum PKP ni selalu kami masuk ke sekolah-sekolah lah, slang sekolah-sekolah. Kita buat program dengan agensi swasta ataupun apa-apa sajalah untuk beri pendedahan kepada komuniti tempat ataupun pelajar-pelajar mengenai kemudahan dan kebaikan, keburukan internet. Selain tu, kalau tajuk-tajuk lain, contoh maklumat palsu, check your label, macam-macam tajuk di bawah klik dengan bijak ni yang kami adakan lah. Contoh hari ni tajuk maklumat palsu. Okay, sebelum saya mulakan taklimat, saya nak tunjuk satu video dulu berkaitan dengan berita palsu yang disediakan di TV3. Selain memerangi pandemik COVID-19, satu lagi wabak yang tidak kurang hebat kesannya terhadap masyarakat dan negara. Yang dimaksudkan wabak berkaitan penularan berita dan maklumat palsu yang disebarkan di laman sosial serta aplikasi mesej seperti Facebook dan WhatsApp. Apa yang membimbangkan ia bukan sahaja menjejaskan produktiviti, malahan boleh merosakkan reputasi seseorang individu selain berupaya meruntuhkan sistem hidup bermasyarakat. Ketika COVID-19 mula menular, mereka yang kononnya bergelar wartawan rakyat tidak boleh duduk diam. Pelbagai mesej, imej dan maklumat palsu tular sehingga mengeliru dan mencemaskan rakyat. Yang tak masuk di akal pun ada. Contohnya penggunaan termometer inframerah tanpa sentuh yang dikatakan boleh menyebabkan kanser otak. Sifat ingin menjadi juara dan hero viral nyata telah menjadikan kebebasan bersuara sebagai lesen menghalalkan tindakan. Kita dan rakyat kita harus mengetahui bahawa maklumat dan berita yang palsu itu boleh membawa perkara yang sangat mudarat. Dan saya selalu mengatakan di mana berita palsu, fake news, berita yang tidak benar boleh menghancurkan sebuah negara. Contoh yang terbaik ialah apa yang berlaku kepada Iran. Ingat tak? Di mana berita palsu, fake news ialah mereka mempunyai weapons of mass destruction. Akhirnya tidak ada. Dari aspek perundangan, akta sedia ada termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Kanun Keseksaan serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 perlu disemak semula. Kesemua peruntukan-peruntukan ini harus dilihat kembali dan dicantumkan dalam satu akta berita tidak benar. Dan dalam akta berita tidak benar ini, kita mengubah undang-undang, kita draft undang-undang itu supaya ia tidak menindas. Pada masa yang sama, ia juga berupa sesuatu yang preventif kepada berlakunya berita tidak benar, terutamanya bagi mereka yang mempunyai niat jahat. Persoalannya, bagaimana kita ingin menjadi netizen yang bertanggungjawab? Yang disyorkan kaedah SURE, iaitu Source, Understand, Research dan Evaluation, iaitu semua pihak perlu mengetahui sumber berita, memahami isi kandungan, mengkaji kesahihan selain menilai baik buruk sebelum menyebarkannya. Lebih mudah, ingat saja prinsip tidak pasti, jangan kongsi. Okey, macam video yang kita tengok tadi, kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. So dalam isu COVID-19 ni kita ada banyak terima berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ni lah. Contoh yang dalam berita tadi Pak ada sebut tentang apa tu, kita punya cek suhu tu boleh
boleh jadi kanser. Kanser. Benda tu pada tak sahih pun. So efek dekat kita tu, kita semua yang Kita takut sendiri kan. kata nak guna Jadi padahal dia sebenarnya dia nak cek suhu dia infrared je. Infrared dia je. tak ada apa-apa kesan pun dekat kita punya otak ke apa. disebabkan orang panik sebabkan berita tu, jadi benda tu memang kata apa? Dia macam orang yang buat berita palsu tu tak mau guna. Sebenarnya depa yang tak mau, mungkin depa tak mau guna kot. Depa fikir penyuh ada kot kan nak cek suhu. Lepas tu depa sebab berita tu. Padahal benda tu tak betul pun. Ataupun ada motif lain lah. Motif pun kita tak tahu dah. Tu efek bukan setakat kat kita je, efek untuk semua. Berita palsu ni juga dia macam penyakit lah, sebabnya dia senang tersebar. Disebabkan satu berita yang tak sahih, yang seorang forward, dia akan tersebar ke seluruh dunia lah. Dia masalah maklumat palsu ni, dia bukan di Malaysia je kan, di dunia pun ada penyakit lah kata. Dalam putih kata apa? Unsolved viral news. Okay, so kita tunjuk slide lah. Okay, maklumat palsu. Okay, apakah maklumat palsu? Maklumat palsu adalah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Macam kita kata tadilah, dapat satu info tu tanpa kita selidik, info berkaitan dengan termometer tu yang contoh tadi tu yang kata efek ke kanser lah, kita tak cek dulu pun benda tu betul ke, tapi kita dah sebab dah benda tu tanpa bukti yang sah. So efek dia mendatangkan pelbagai kesan negatif jika tidak dibendung penyebarannya. Maksudnya kalau kita sebagai netizen ni tak peka terhadap maklumat palsu ni, benda ni tak dapat dibendung. Maksudnya jadi fitnah lah. Fitnah lah. Bila jadi fitnah, kita pula jadi macam dapat dosa kita. Betul. Dia jadi macam contoh masa PKP hari tu yang kita dapat WhatsApp, okey Malaysia nak lockdown, padahal dok pun efek dia semua pakai panic buying. Padahal benda tu boleh lagi kita nak keluar pergi beli barang waktu tu dalam tempoh PKP saja, tak lockdown satu dunia, satu Malaysia lagi pun. Time PKPB tu dia yang masa 18 Mac tu kan. Betul. So efek dia lagi buat lagi orang panik lah. Buat lagi bila orang dia lagi kacau bilau, payah. Benda tu tak sahih pun. Tak ada official lagi daripada kerajaan yang umumkan kata lockdown. Tapi kita sebagai netizen ni yang dah buat keputusan lah, kata benda tu dah betul. Tak kaji dulu. Okay, seterusnya jenis-jenis maklumat tidak tepat, palsu dan tanpa pengesahan. Kita ada 4 jenis, iaitu gosip, kabar angin, spekulasi dan juga penipuan. Okay, kalau gosip ni kandungan perbualan atau laporan mengenai orang lain dan biasanya melibatkan maklumat yang tidak sah ataupun tidak benar. Okay, sebagai contoh, gosip bersajilan dia sebenarnya gosip ni, motif gosip ni dia nak buat bagi menghangat lagi cerita, nak bagi menarik. Kononnya dia lah orang first tahu, lepas tu dia pun sebab berita tu padahal tak betul pun benda tu kan. Jangan jadi pembawa mulut yang tak betul lah. Betul. Jadi netizen yang bijak. Jangan jadi netizen yang tak ada manfaat. Okay, yang kedua, kabar angin. Cerita yang tiada kepastian disampaikan secara berulang-ulang dari seorang kepada orang lain mengenai suatu peristiwa, objek, terbitan dan sebagainya. Kabar angin ni satu lagi contoh. Contoh kita dalam satu perumahan ataupun kawasan perkampungan lah kata kan. Saya bagi contoh musim COVID-19 ni. Anak jiran sebelah tu baru balik dari Sabah. So dia kuarantin sendiri je lah. Dia tak pergi hospital. Tak suspek kata positif lagi. Tapi jiran lain dah buat maklumat palsu. Jaga-jaga jangan duk keluar rumah ada orang dah kena positif. So kat situ
dia difitnah lah kan. Jadi fitnah. Maklumat dah tak sahih dah. Dah tak confirm, tak tepat dah. Lepas tu Dia sendiri yang buat khabar ni tu. Dan nak takut dia anggap macam dia tu anggap je. saja. Tapi betul tak betul dia tak check dulu kan. Lepas tu betul. bagi tahu kat orang. Jadi payah. Dia jadi macam spekulasi ni lah, buat teori sendiri buat kan, teori. tanpa bukti yang kukuh. Lagi satu, yang last ni penipuan, sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk menipu atau membuat helah kepada orang lain. Yang ni Penipuan tu dia kok mana pun kalau melibatkan penipuan, dia mesti ada motif sebab apa dia nak buat tipu. Yang ni mungkin ikut yang kita bagi maklumat palsu dekat contoh kita register apa tapi kita bagi maklumat palsu, mungkinlah untuk ada tujuan apa, untuk tujuan kepentingan diri lah. kepentingan diri dia sendiri, mungkinlah ini kan. Itu salah satu lah Motif. So seterusnya, ni antara contoh maklumat yang tidak tepat. Isu maklumat palsu ni dia bukan terjadi pada kita rakyat biasa ni, dia juga dalam isu politik pun selalu terjadi. Untuk artis pun dah orang kata apa, terjadi jugalah benda ni. Dia tak semestinya dekat kita. Contoh ni contoh antara yang maklumat yang tidak tepat lah. Contoh yang roti ada kandungan DNA ni kan. DNA ni pada benda tu tak tepat pun. Yang ni saya mengaku saya sendiri pun terima berita ni daripada WhatsApp. Tapi nak percaya kita pening ke? Kita sendiri pun jadi rasa was-was nak percaya. Setiap orang tu kenalah kena ada bersifat tabayun dulu. Kita kena kaji dulu benda apa yang kita terima tu, kita kaji dulu. Jangan dah terima menarik kita share terus dekat WhatsApp. Tu jam. Kalau kita salah nanti kena kecam. Betul. Kita pula kena. So kalau kita dapat info apa-apa tu, kita kaji dulu. Jangan terus rasa excited tahu benda tu terus nak share. So tak elok lah benda tu. Ni contoh lagi. Ni tiada pembayaran pencen selepas persaraan 2021. Antara contoh lain, ni yang kata terjadi dekat artis, berita palsu kematian Remy Ishak disebarkan di Twitter. Yang ni selalu dah jadi. Artis ni meninggal padahal kan tu duduk hidup. Asalnya siapa yang buat berita palsu yang kata kematian tu asalnya sebab haters. Ataupun dia nak naikkan view dia punya artikel lah kot. Okay lah. Tapi benda tu efek dia efek keluarga dia lah. Dia lagi macam bayangkan kawan tu duduk hidup elok abang kata meninggal kan. Lepas tu fans dia pun tengah duk bersedih, efek lah perasaan. Mungkin lah. Selain tu ni dekat Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri pun ada kita terima maklumat palsu. Ini Datuk Siti Nurhaliza. Dia sendiri upload ni untuk betulkan keadaan semua. Berkenaan kena klik pautan. Antara lain akaun palsu Anwar Zain, padahal tak ada pun. private network. Itulah tak perlu bayar RM1 di hospital kerajaan, tidak benar. Viral, Muhyiddin letak jawatan adalah palsu. Tengok ni, dia dapat maklumat ni daripada WhatsApp pun. Kalau kata benda tu sahih, kita boleh check sendiri kot di laman official. Sebenarnya dokmat. And then kalau berkaitan dengan COVID ni, kita boleh check sendiri di website rasmi KKM boleh subscribe kepada channel Telegram yang depa dah bagi dah. So tak KKM dengan KKM. Tak perlulah. Kalau kata setakat dapat WhatsApp dari macam ni, rasa tak logik kot. Benda tu sahih. Nak lagi sahih, check sendirilah dekat website yang official. Okay. Ni ada banyak sangat contoh maklumat tidak tepat. Ini pesawat terbesar di dunia bawa pengundi warga Bangladesh masa mengundi hari tu ni. Ni penemuan wang tunai dalam kenderaan PPS politik. Benda tu tak betul pun.
So jadi kalau kita dapat berita macam contoh ni kan, jangan jadi perasaan teruja sangat tahu maklumat tu terus nak share kan semua orang. Jari palsu untuk tujuan penipuan. Okay. Macam-macam. Ni ada lagi. Antara contoh Kaedah penyeluk saku digital. Benda ni tak betul pun. Mereka sendiri create kata benda ni ada. Cipta. Okey, apakah kemudaratan yang berlaku jika maklumat palsu tersebar? Kesan negatif dia, apa yang akan terjadi kalau kita sebar berita palsu ataupun terima berita palsu yang tidak sahih. Okey, yang pertama, mengaibkan individu atau pihak yang terlibat jika maklumat itu tidak benar. Ni contoh yang macam saya bagi tadilah, macam isu COVID-19. Kawan tu baru kuarantin sendiri saja, belum suspek positif lagi. Tapi kita dah tuduh dia dah positif. So, aib dia lah kan. Maksudnya, menjatuhkan maruah keluarga. Menjatuhkan maruah keluarga dia lah. Sebab benda tak betul. Benda tak betul pun. Aib dia, aib kawan tu tersebar macam tu saja. So, efek mungkin kawan tu sakit tekanan perasaan. Lepas tu tiba-tiba nak memudaratkan diri lagi. Disebabkan tekanan perasaan yang telah diciptakan oleh berita palsu orang lain. Tu salah siapa? Nak kata salah siapa? Salah siapa yang buat berita palsu tu lah. Betul. Kedua, memberi kesan negatif kepada reputasi seseorang atau organisasi. Ni mungkin macam artis lah, kan contoh lah, sebagai kita bagi contoh artis. Contoh kita dapat maklumat palsu seorang artis ni kena tangkap. Padahal dok pun dia baru ambil gambar lain. dia ambil gambar dia tengah berlakon, tapi dia pun buat satu berita yang kata dia kena tangkap, padahal kawan tu tengah berlakon. So kalau kita tak kaji benda tu betul, kita terus sebarkan benda tu, sebagai artis mestilah reputasi dia jatuh kan. Kalau kata benda tu, maksudnya kalau semua orang percayalah kata benda tu betul, padahal benda tu tak betul pun. Faham tak? Okay, seterusnya, menyebabkan kerugian jika melibatkan RM1. Yang ni contoh mungkin untuk usahawan lah, macam peniaga-peniaga kecil kan. Mungkin macam tadi kok tu kata orang bayar dekat dia sebab nak untung lebih sebab dia jual produk orang lain. Lepas tu owner produk tu kata dia jual lebih lagi daripada dia sendiri. Ni contoh yang terjadi sendirilah dekat usahawan kami di pusat internet Shanglo ni. Sekiranya benda tu tak betul pun, dia itulah kita sebagai netizen, rakyat ni, kita kena kaji dulu, kena tanya dulu betul ke tak betul. Sebab apa naikkan harga macam ni? Padahal dia naikkan harga tu untuk nak ejah balik dia punya modal dia yang dah terlebih tu. Maksudnya kan dah dia keluarkan modal dah lebih dah. So dia naikkan harga tu sebab tu lah, bukannya saya saja nak makan atas angin ke apa. Kalau contoh lain ni mungkin dekat peniaga kecil yang berniaga di tepi-tepi jalan kan. Contoh orang buat berita palsu, kata jangan berniaga dekat area ni. Ada seorang positif, contoh kan. Kita ni kalau kita ni saya bagi isu COVID-19 ni banyak sebab tengah ada hot isu ni kan. Banyak kita dapat maklumat palsu pasal ni. Contoh yang macam peniaga kecil tu, kita sendiri pun kalau kata kita tahu ada kawasan tu red zone, kalau kita sendiri pun tak berani kan. So efek kat peniaga tu, dia pun tak berniaga. So kat situ dia dah tak dapat income dah untuk hari tu. Peniaga kecil ni pula, dia pun gaji harian kan. So kalau kita dah dapat berita macam tu, dah terkurang dah satu hari gaji. Kesian kat mereka. Kesian lah, pada benda tu tak ada pun. Okey je, boleh berniaga seperti biasa. Tapi orang yang cipta maklumat palsu tu menyebabkan usahawan kecil ni tak boleh berniaga. Hilang pendapatan. Hilang customer lah datang. Tak mau nak pergi kat tempat tu sebabkan kata berita palsu kata ada tempat tu hotspot.
Seterusnya mengakibatkan penyebaran maklumat yang tidak benar kepada masyarakat. So sebelum tu saya nak tunjuk video. Kak, Sekejap lah. video yang kedua. Ni. Penularan berita palsu di media sosial khususnya berkaitan maklumat dan arahan kerajaan membabitkan wabak COVID-19 memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat. Bagi penduduk di Kedah, tindakan menularkan maklumat yang tidak sahih bukan sahaja menimbulkan kebimbangan awam, malah boleh mencetuskan pembelian panik dan beberapa jenayah lain. Arahan mengenai pelaksanaan beberapa perintah kawalan termasuk Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara pentadbiran PKPDP sinonim di negeri Kedah itu sendiri. Sebelum ini, PKPD pada awalnya dilaksanakan di 4 mukim di daerah Kubang Pasu dan Padang Terap diikuti di 3 zon dalam kawasan Aman Jaya, Sungai Petani sebelum keseluruhan daerah Kota Star dilaksanakan perintah berkenaan. Bagi saya kalau pandangan tu macam kita buat kita risau, panik kan. Kalau boleh tu tak maulah berita-berita palsu ni kata. Nak buat kerja pun payah kan. Macam kita nak keluar main kerja pun rasa macam takut-takut kan. Padahal tak ada apa-apa. Kalau boleh tu berita-berita macam ni kalau boleh tak maulah kan. Kita semua tak mau macam tu. Nak buat kerja pun payah. Bagi saya tindakan tu tak wajar lah sebab contohnya macam sekarang saya tinggal di Kedah. So kawasan ni di kawasan yang berisiko tinggi. So bila penularan berita palsu tu dia akan menimbulkan panik kepada orang yang membaca berita tu, sangat memberi efek lah. Sebab benda tu bila kita baca tak tahu benda tu betul ataupun tak kan. So bila benda tu tak betul, benda tu macam kita baca tapi benda tak betul. So kita akan jadi panik lah. Penularan berita palsu juga mampu menjejaskan pendapatan individu yang bergantung kepada gaji harian. Mengenai berita palsu ni, jadi saya rasa takut jugalah dengan berita-berita yang ada di dalam Facebook tu. Jadi benda tu kita tak pasti benda tu betul ke atau tidak. Lepas tu kita rasa kita buat kerja hari-hari. Jadi kita rasa takut juga lah pasal kita hari-hari buat kerja. Kita takut kena macam dulu PKP ke apa, kita takut macam itulah. Jadi tak boleh nak buat kerja. Jadi saya kerja ni kerja gaji hari. Kalau tak boleh buat kerja tak ada pendapatan lah, bukan gaji bulan macam orang. Okey, tadi contoh yang macam saya bagi tadilah, contoh efek pada peniaga kecil bila dia dapat maklumat palsu tu, efeknya dia tak berniaga. Efek ni bukan sebab untuk peniaga kecil je, untuk semua sebenarnya Kat kawasan tu lah. sebabnya dia melibatkan kata apa, Punca setiap individu tu, efek setiap individu. efek setiap individu dekat kawasan tu lah yang dia viral tu. Betul. Kita ada lagi video berkaitan dengan maklumat palsu. Kan ni tunjuk dah. Sekejap lah. Milo. Ramai kawan-kawan kita percaya semua berita di internet tu betul, termasuklah yang diviralkan. Tapi tak semua berita di internet tu betul. Ada orang memang suka buat dan sebarkan berita palsu di internet. Yang viral pun belum tentu betul. Kalau kita tak pasti, lebih baik jangan kongsi. Katakanlah maklumat tu palsu, kita juga yang menanggung akibatnya nanti. Jadilah pengguna internet yang bijak. Okey, tadi video berkaitan dengan
berita palsu lah. Info berkaitan dengan berita palsu. Infografik. Infografik. Okay, saya kita baca komen dulu. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan ataupun apa-apa sajalah komen, boleh komen di ruangan komen. Sewaktu live ni ataupun lepas siapa yang tengok live ni, lepas siapa yang tengok video ni lepas live boleh komen terus. Boleh komen apa kalau tanya apa. Nak tambah, nak suruh kami buat topik lain pun boleh juga. Boleh komen je. Okay. Okay, slide seterusnya. Okay, bagaimana anda pastikan sumber maklumat itu sahih? Okay, sesuatu maklumat yang viral atau popular tidak semestinya betul. Jadi, apa yang kita perlu buat untuk memastikan maklumat yang kita terima tu sahih? Okay, yang pertama, sentiasa periksa kesahihan maklumat yang diterima lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali tu bermaksud kalau kata kita tak jumpa kita punya maklumat tu dekat satu website ni, kita boleh search lagi. Contoh yang banyak sangat nak bagi contoh berkaitan COVID ni. Kalau kita check dekat MKN tak jumpa, kita boleh cari dekat KKM. So itulah maksud check lebih daripada satu kali. Maksudnya kalau dah check satu dekat website tu tak jumpa, jangan terus percaya kata benda tu betul. Kena, sebab kalau rasa was-was lah. Was-was kata benda tu sahih ke tak, sentiasa search benda tu di website-website yang official lah. Okay, pastikan sumber maklumat itu dari pihak yang benar. Yang maksudnya daripada official yang bagi berita ataupun maklumat info lah dekat kita. Contoh kalau macam bahagian bab pasal COVID ni, boleh check dekat Majlis Keselamatan Negara, MKN dengan KKM. Mereka dah bagi dah dia punya link website Facebook mereka, website mereka, Telegram pun bagi senang kat phone boleh dapat. Itu terus terima maklumat yang sah dekat situ saja. Semua atas pada diri kita. Rajin dengan tak rajin lah nak cari benda tu betul ke tak betul. Nampak menarik sikit ya, nak share, jangan buat macam tu. Sebab dia akan menyebabkan kita punya reputasi kita sebagai diri kita tu dengan orang lain dah tercemar kalau berita tu tak sah. Satu lagi tambah dosa kalau tu dia maklumat palsu ni lebih pada fitnah lah. Fitnah maksudnya benda yang tak betul lah. Benda yang tak betul. Lagi kita, satu, kita cek benda tu dari pihak yang benar. Contoh yang berkaitan dengan orang sekeliling kita. Info yang kita dapat tu, contoh daripada air kan. Info pasal air. Tapi benda tu tak dapat daripada air pun, dapat daripada pihak ketiga. Orang lain. Yang bukan owner dia yang cakap. Bukan owner dia yang cakap. So benda tu kalau kita sendiri pun rasa was-was nak percaya, baik kita tanya terus owner dia betul ke tak betul maklumat. Jangan nak sebab lagi. Jangan berkata lagi kat ni, padahal yang owner dia tak tahu apa. Owner tak tahu apa. Owner tak tahu apa, lepas tu bagi dia kena kecap. Kena kecap. Siapa ni? Lah hang jual scrap tak laku. Dah jual scrap. Hang jual ni ada bahan terlarang, padahal tak ada pun benda tu tak betul pun. Terus kita mungkin orang yang duk sebab ni dia rasa excited pun. Duk sebab. Okay, yang ketiga, siasat latar belakang penulis atau penyebar maklumat tersebut. Contoh yang dari portal yang tak apa-apa je lah. Portal sumber media yang kebanyakannya independen. Yang independen tu pun kalau boleh jangan 100% percaya. Kena tengok, kena kaji perbezaan berita yang sama, tapi kena tengok juga dekat penyiaran berita yang lain, media masa berita media masa yang lain. Contoh kalau kita cek kat mana-mana website lah. Contoh dekat ni, kalau dekat Awani
Kebanyakannya awal ni setakat ni adalah yang betul lah. Lepas tu kena tengok juga dekat company-company berita yang lain juga, macam Berita Harian, Usaha Malaysia. Kalau yang macam independen ni kena kaji dulu. Betul. Kadang kan kita Kena bezakan dulu. Macam dekat Facebook pun banyak kan page-page yang kita seronok tengok konten dia pun. Tapi ada certain konten tu yang tak betul pun. Maksudnya dia pun ni buat untuk naikkan view dia punya artikel. Naikkan view, naikkan populariti Facebook page mereka. Sebelum kita share benda tu, kita tengok betul ke tak betul. Check dulu. Sebabnya Contoh macam Facebook page yang start daripada huruf S dengan huruf O. Benda tu tak dinafikan, kita sendiri pun rajin duk follow, duk baca dia punya sebab benda-benda yang berita kan. Buat yang benda yang menarik kita lagi follow Facebook page mereka kan. Betul. Kita sebelum kita share tu, kita fikir benda ni, kalau kita benda tu tak betul, kita dah jatuhkan aib seseorang tu. Hari ni mungkin hari dia, esok lusa tak tahu hari kita pula. Tahu orang buat macam tu juga kita kan. So fikir macam tu lah. Jangan seronok nak share benda yang tak pasti dia punya kesahihan tu. Okay, yang keempat, bertanya kepada orang yang lebih layak serta pihak berkuasa. Seperti pihak berkuasa. Macam tu lah, KKM apa ni sekarang. Jangan kita sendiri yang pandai-pandai kata ni betul ni. Biar bagi pihak berkuasa. Jangan kalau dengar berita melalui mulut, jangan percaya bulat-bulat. Selidik dulu. Betul. Terusnya ni kenyataan MCMC berhubung dengan penyebaran maklumat yang belum pasti kesahihannya. Okey. Kita sebagai MCMC. Okey, macam mana nak kita? MCMC lah pantau maklumat-maklumat palsu ni di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Maksudnya jenayah maklumat palsu. Dia boleh dikatakan jenayah cyber dah pula. Sebab menyebarkan berita palsu. Bukan dulu tak ada, lah ni dah ada dah. Sebab dia akan macam tu lah. Boleh tahu tadi kita dah bagi tahu dah kesan-kesan yang negatif yang akan terjadi kalau kita dapat terima berita palsu ni. Jadi huru-hara, orang jadi stres disebabkan berita palsu ni, dia punya perniagaan teruk. Sebab benda tak betul. Itu boleh dijadikan orang yang sebarkan berita palsu ni memang jadi salah satu cybercrime ataupun jenayah cyber yang dekat ni tu yang top lah di Malaysia ni. Jadi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, MCMC boleh ambil tindakan di bawah section ni. Di bawah section 211 dengan 233 atau 233. So benda ni di bawah untuk MCMC lah yang akan pantau. So untuk section 211 dengan 233 ni dia mengguna salah guna. Maksudnya dia sebarkan maklumat palsu di media sosial. Media sosial, tapi dia guna fake account. Tu pun salah satu jenayah tu. Dia dah buat penyebaran berita palsu satu. Dia buat penipuan satu. 2 kali dia kena. Memang boleh jatuhkan hukuman yang berat lah. Boleh masuk penjara dengan denda banyak duit. Jenayah cyber. Terusnya ni kenyataan lagi daripada MCMC. Berita palsu mengenai banjir. Okey, apa kita sebagai masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Sesuatu maklumat yang viral atau popular tidak semestinya betul. Jadi masyarakat perlu
periksa dulu kandungan. Okay, kena macam kita remind tadi, kena sentiasa periksa kesahihan maklumat yang diterima tu lebih daripada satu kali. Maksudnya lakukan carian di internet dan bandingkan dengan sumber yang lain sebelum mempercayai sesuatu maklumat. Kita jumpa di beberapa website tu kan, website ni kata macam ni, website ni kata macam ni. Tak tahu nak percaya yang mana, so lebih baik kita kaji lagi daripada Kaji lagi, jangan duduk sebab. Jangan duduk sebab lagi. Jangan terus share benda tu. Okey, seterusnya maklumat palsu biasanya mempunyai susun atur bahasa yang lemah. Dan juga dan seterusnya baca dan faham keseluruhan kandungan dan tidak baca tajuk saja. Kadang tajuk tu main peranan kan, macam contoh kat Facebook. Kita baca tajuk besar tapi kita tak buka baca dalam ni. Tajuk menarik. Memang menarik lah. Contoh lah. Kita jumpa kan, mayat di dalam bas waktu balik kampung. nampak tajuk yang macam gempok sikit lah, kita terus share tapi tak baca lagi isi dalam tu macam mana. Isi dalam macam mana. Padahal bukan pun. Kadang tengok berlakon, dia pun tengah berlakon tapi nak rekod cerita bagi menarik minat orang tu. Nak baca berita dalam tu. Itulah. Jangan disebabkan tajuk saja yang menarik, tak baca berita sampai habis, isi kandungan dia apa, dah sebab macam tu, dah jadi anggap yang lain. Jadilah perbualan mulut orang-orang yang tak betul. Betul? Lepas tu yang seterusnya kena pasti sumber. Macam tadilah, kita cek dulu sama ada dari pihak yang benar ataupun yang salah. Periksa tarikh maklumat tersebut. Kadang benda ni isu tu betul tapi isu yang tahun 2014 tiba-tiba tahun ni viral balik. Padahal benda tu yang dah lama dah. Kita baca dulu, kaji dulu. Maklumat ni, berita ni yang bila punya. Kita search balik yang macam first tadi ni. Search balik daripada sumber mana yang kita dapat ni. Okey, seterusnya elakkan menerima maklumat dari sumber yang tidak boleh dipercayai. Berhati-hati dengan tricky URL. Ini macam mana? Ni salah satu contoh lah. Kalau ada perasaan nak ada orang share link-link kata dapat kasut Adidas lah, dapat KFC free lah, iPhone free lah. Lepas tu kita nampak link tu, klik ni untuk nak dapatkan apa. Tapi kebanyakan ada dalam bahasa Inggeris lah, ada dalam bahasa Inggeris, ada juga dalam bahasa Melayu. Kita klik link tu lagi faham lah, nanti scammer lah. Jadi scammer atau jadi scammer ataupun phone kita rosak sebabkan kita klik link tu untuk nak download virus ke apa ke, ataupun mereka akan curi maklumat kita melalui telefon kita. Habis jana. Benda tu padahal tak betul pun, tak dapat pun iPhone tu. Bila dapat text message dari WhatsApp apa kata kita menang sesuatu ataupun kita dapat hadiah untuk dapatkan kan, klik link tu, jangan klik, delete terus. Nak tahu betul tak betul, bila nampak tu buka Google Chrome, cari betul tak apa contoh KFC bagi free apa bucket ke apa, dapat voucher, betul ke tak dapat voucher. Tengok kat website depa punya terkini tu, dapat betul ke tak. Betul. Contoh macam Ai bagi contoh tadi dapat KFC kan, buka tu je lah website KFC kan, tengok betul ke tak. Kasut free lah yang Adidas tu, kalau boleh tengok apa link yang dia dapat tu, kita dapat tu kadang-kadang dia terlalu pendek dan mungkin tak betul. Bukan website yang sebenar, apa official. Kalau dia punya link dia tu pendek-pendek kan. Jangan tekan. Efek dia kalau yang tu bukan takat efek untuk diri sendiri. Mungkin pun dapat efek rosak. Sebab itu virus kan. Virus. Yang seterusnya pastikan kredibiliti penulis dan penyebar maklumat itu baik. Kalau contoh dari website tu, kita tahu owner dia tu jenis suka duk bubuh viral. Maksudnya yang berita yang tak betul. Maksudnya kita kaji dulu penulis dan penyebar maklumat tu siapa dan maklumat tu betul ke tak. Macam tu lah. Kemudian sentiasa rujuk kepada pihak berkuasa yang berkaitan apabila mendapat maklumat yang tidak dapat ditentukan kesahihannya. Ni macam kita rujuk
pihak polis, MKN, KKM, kata tentera ke bomba ke apa, semua pasal daripada pihak kuasa. Ni mungkin contoh isu ancaman keselamatan lah. Contoh yang masa ada terima tak? Masa tu dekat KLCC yang ada ancaman bom. Kan? Ada. Kan kita waktu tu adalah dapat WhatsApp, padahal benda tu tak ada pun. Ada nak takutkan orang. Waktu tu ada nak orang cemas. So kalau kita rasa was-was dengan berita tu, apa kata kita terus tanya pihak berkenaan, pihak yang lebih berkuasa mengenai benda tu. Seterusnya, sebelum saya masuk ke portal aplikasi Sebenar.my, saya tunjuk satu lagi video. Nana dan ibu Nana, Min. Nana sedang melayari sesuatu di telefonnya. Tiba-tiba, dia terjumpa sesuatu yang sangat gempak. OMG! Boleh cas telefon pakai ketua? Nana mesti jadi orang pertama sebarkan berita gempak ni. Gempaknya? Korang tengok ni. Kakak Nana, Wawa, melihatnya dan sangat teruja. Dia pun nak jadi orang terawal sebarkan juga. Sebab terlalu gempak, ramai orang mula untuk berkongsi info tersebut. Disebabkan terlalu ramai yang berkongsi, Nana rasa bangga dengan dirinya. Tahulah kan, sebab dialah orang pertama yang mula kongsikan dulu. Cuba teka apa yang berlaku. Ada seorang mamat ni, dia cuba sebiji-sebiji apa yang dikongsikan tu. Dengar kata, telefon dia meletup dalam ketua. Tak makanlah kau malam ni. Tak lama lepas tu, berita tu sampai ke tangan ibu Nana, Min. Dia tertanya-tanya tentang info itu. Min pun tengok apa yang dimuat naik oleh Nana. Dia mula selidik sebab nak tahu kesahihannya. Dan akhirnya dapat tahu yang maklumat tu tidak benar. Min nasihatkan Nana supaya jangan kongsi maklumat secara melulu dan beritahu Nana yang berita gempak dia tu palsu semata-mata. Hati-hati dengan apa yang anda kongsi. Bukan semuanya benar di internet. Awas dengan maklumat yang anda dapat. Sentiasa periksa perkara yang anda kongsikan. Jangan kongsi perkara yang menyinggung perasaan. Jangan kongsikan sesuatu hanya untuk mendapat like. Kenapa Nana sedih? Tunggu untuk tahu. Okey, yang macam video tadi tunjuk dia share maklumat yang maklumat berkaitan dengan telefon bimbit boleh cas pakai microwave. Lepas tu kawan tu percaya, dia pun pergi buat lah kali efek kat dia masuk hospital. Masuk hospital, rumah terbakar habis. Kita sebagai contoh yang duk sebab ni, kena fikir perasaan orang dan juga keselamatan orang sebelum kita share. Jangan rasa kita ni orang first, kita nak jadi orang first share maklumat tu, jangan rasa bangga lah dapat maklumat tu. Maksudnya macam mana? Contohlah dapat satu maklumat tu. Lepas tu kita nak jadi orang first. Tak payah rasa perasaan satu. Biarlah jadi orang last tahu pun tak apa. Jangan terus share benda tu. Jangan sebabkan kalau nak cari populariti untuk nak bagi orang pertama yang menyebarkannya tu, disebabkan maklumat tu tak betul, kena balikkan kita. Kalau tengok balik apa iklan tadi, nasib baik dia cedera saja. Kalau melibatkan kematian dan menyebabkan maklumat palsu disebabkan kita betul. Kita akan dipertanggungjawabkan. Salah takut kalau kita menyebabkan kematian orang lain. Ni kalau melibatkan kematian kan, keselamatan diri lah. Tu orang kata kita sebagai diri sendiri ni kita sebagai manusia ni kena ada perasaan bertanggungjawab tu lah. And then kita sebagai penerima maklumat pula kenalah peka, kenalah kaji dulu, jangan terus percaya pijah pun tu macam contoh tadi tu kan.
Okey. Jangan menyebarkan maklumat palsu, dan satu lagi jangan percaya bulat-bulat berita yang kita terima, benda yang baru. Selidik dulu. Okey, contoh macam Ayah dah pernah terima berita palsu. Berita palsu Selalu kan jadi kat kita kan, selalu ada banyak yang selalu dapat phone kita ni, selalu WhatsApp lah. WhatsApp kan, betul? Bila contoh macam ni lah, selalunya kita selalu tengok benda-benda yang keagamaan, orang kita dapat hadis-hadis kan. Kita kena selidik dulu hadis tu betul tak betul. Jangan Ini pakai melibatkan isu Islamik lah kan, maksudnya isu keagamaan. Benda tu hadis yang tak betul. Lepas tu satu lagi benda yang mesej-mesej yang berantai, kata kalau tak sebarkan kepada orang lain tu dapat musibah lah apalah. Yang tu selalu dapat. Tu memang selalu Kalau dapat. kita fikir logik, benda tu betul kan. Kalau kita fikir waras, takkanlah disebabkan kita tak sebar benda tu, kita nak dapat musibah. Musibah tu bukannya ditentukan daripada orang. Benda tu terjadi yang kata apa, ketentuan kodar dan kodar lah. Betul. Kodar dan kodar. Betul. So benda ni semua orang pernah terjadi. Semua orang pernah dapat maklumat palsu ni. Antara bijak dengan tak bijak je kita nak handle. Okay. Sebab lah ni dah dunia kedigitalan. Internet di hujung jari. Internet di hujung jari, betul? Ni kat phone selalu kita dapat kat phone kan, dekat WhatsApp, Facebook, Twitter. WhatsApp lah selalu grup-grup kan, grup kawan-kawan kan, dah ada ramai dalam satu grup kan. Grup-grup union lah apa lah. Bayangkan satu grup tu contoh dah ada 200 orang. Kita share ke 200 orang. Betul yang salah seorang dalam grup tu share pula ke grup lain. Dah ada 200 dah contoh. Berapa banyak dah berita palsu tersebar. Kita tak tahu efek yang 400 orang ni dapat. Berapa banyak lah dosa yang berkali-kali ganda kita orang yang pertama menyebarkan menyebarkan berita palsu. Tu isu akhirat. Tak kata hukuman di dunia lagi dah lah. Maksudnya kalau benda tu dah jadi tersebar dulu sebab kita pun sendiri ada tadi macam kami tunjuk nanti, akta sendiri di bawah NCMC ada sendiri hukuman untuk siapa yang sebarkan berita palsu di media sosial ni. Ada sendiri apa kata akta dia. So kalau kata kita tak ada kesedaran tu, silap-silap ada hukuman lah di dunia selain pada di akhirat. Kena tangkap lah. Kata kita salah. Baca komen lah Fahina Nordin, terbaik jangan marah kok. Emo sikit isu maklumat palsu ni. Kena tegas sikit sebab untuk menyebabkan benda ni kan dah orang kata apa, jadi punca masalah, menyebabkan kerosakan rumah tangga lah. Sebabnya isu ni kan jadi dekat family lah, dekat cousin Syirah. Ni lah masa COVID ni. Ada orang sebab WhatsApp lah, dia hantar dalam WhatsApp group, dia kata ayah cousin Syirah ni positif. Padahal dok pun. So sekali orang tak mau pergi duduk, tak mau pergi rumah mereka kan. Jadi macam takut lah kan. Benda tu tak betul pun. Betul lah, kata menjatuhkan maruah keluarga lah. Disebabkan sebab berita palsu, benda yang tak betul, dia jadi merenggangkan lagi hubungan silaturahim tu. Betul. So apa ni? Betul tak betul. Pusat Internet Kampus Sungai Piar, perkongsian bermanfaat terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Muni, mantap Mai dan Kak Syirah. Info yang bermanfaat, Pusat Internet Belantik. Okay, terima kasih untuk semua staf Pusat Internet yang lain turut menyokong kami. Betul. Okay, kita berbalik kepada slide. Bukan video. Slide dulu. Slide dulu. Ini portal mengenai aplikasi sebenarnya .my untuk kita cek sesebuah info tu sahih ataupun tak. Yang ni di bawah MCMC lah. MCMC telah memperkenalkan portal dan aplikasi sebenarnya .my supaya orang ramai dapat menyemak kesahihan maklumat yang diterima serta melampaukan maklumat yang tidak pasti kesahihannya. Okay, selain daripada guna website, dia juga boleh install
di App Store ataupun Google Play Store. Selain daripada kita boleh cek aplikasi di aplikasi ataupun website sesebuah maklumat tu sahih ataupun tak, kita juga boleh salurkan maklumat tu kalau kita rasa benda tu tak betul. Kita boleh laporkan kepada SMC. Ada maklumat yang tak betul ke ataupun maklumat tu kita ada keraguan betul ke tak, kita boleh hantar dia punya maklumat tu ataupun berita yang kita dapat tu hantar kepada sebenarnya domain untuk mereka kaji betul ke tak betul. Nanti mereka akan kaji buat satu artikel baru kata betul ke tak betul berita yang kita terima tu. Okey, kalau tunjuk website. Okey. Saya tunjuk video dulu lah. Tunjuk video dulu. Video tu. Okey, sekejap kita tunjuk. Slide. Ada portal. Tu biasa. Okey, ni website sebenarnya .my. Sekejap lagi kita tunjuk dekat phone pula. Okey, boleh search dekat Google Chrome ataupun mana-mana ni lah. Sebenarnya .my. Tidak pasti jangan kongsi. So boleh cek kesahihan maklumat tu di portal sebenarnya.my. Ini antara contoh-contoh, bukan contoh, memang betul lah. Berita. Berita yang dikeluarkan oleh sebenarnya domain, nak kata berita yang mereka ataupun ramai yang dapat tu betul ke ataupun tak. Okay, dia ada beberapa bahagian. Kalau contoh di bahagian utama ni, ni yang latest lah, yang terkini masa bulan Disember ni. And then yang ni national, dia ada peringkat lah, contoh berita berkaitan dengan bencana, ekonomi, keselamatan, pendidikan, pengangkutan, urus takbir. Sebab tu macam kami kata tadi, berita palsu ni dia menyeluruh, dia tak akan jadi pada satu sektor saja. Dalam bencana pun ada berita palsu. Contoh kata banjir kat kawasan tu padahal tak banjir pun. And then ni bahagian sosial, jenayah, kesihatan, kepenggunaan. Ni kalau kata kita nak cek ikut pilihan lah. Ikut kategori. Ikut kategori. Ni info. Ini kalau berkaitan COVID-19. Kalau kita nak cek berita yang terkini tentang COVID-19 lah. Boleh ke pilihan kategori sini lah. Ni sebagai contoh kalau untuk ini. Ni mungkin dapat berita berkenaan Kuantan mulai esok.
PKPB dah mula limit 2 orang saja untuk satu kereta. Ni mungkin dia dapat WhatsApp kot ni. WhatsApp tu dia forwarded tu maksudnya dia forward. WhatsApp lah. Benda tu tak betul pun. Tiada PKPB di daerah Kuantan Pahang. Tapi ada yang sebab kata Kuantan mulai esok PKPB. Sebab tu kata jangan terus percaya dekat laman web contoh dekat WhatsApp. Kita check terus dekat MKN. WhatsApp ni sebenarnya kalau ikut logik lah. Adalah perbualan daripada mulut kita sendiri. Benda apa yang kita forward tu, benda tu lah yang kita cakap nak hantar ke orang lain. Tapi dari melalui telefon bimbit lah, telefon pintar lah. Cara kita check tu maksudnya apa yang kita cakap, niat kita nak hantar. Info tu dari individu yang tak tanggungjawab lah, bukannya daripada official. Contoh kita, kalau yang official ni MKN, KKM. Tu kalau macam tu tak apalah. Dia dah apa, kita dah dapat terima maklumat daripada contoh daripada Telegram channel MKN ataupun KKM sendiri yang bagi. Kita boleh rujuk balik dekat channel mereka. Kalau kita dapat satu SMS dapat message daripada WhatsApp ke kan. Daripada WhatsApp ke WeChat ke tulis check betul tak, sama tak dengan apa yang dikeluarkan di channel MKN ataupun KKM. Tengok dia siap kita ni ada Roblox besar start esok, pejabat kerajaan remit juga waktu bekerja. Efek ni Tata kalau kata kita ni sebagai pegawai kerajaan kan yang bekerja di kawasan, contoh di kawasan Kuantan ni, rasa macam betul kan? Betul ke? Esok tak pergi kerja pun. Dia tengok kena kerja tapi kita tak pergi. Kita ni sebagai penerima info tak check kan. Kita terus percaya. Tak boleh juga macam tu. Efek dia reputasi lah, tak main kerja. Itulah kita nak tunjuk kata efek penyebaran berita palsu ni. Okay, ni kalau nak tengok bahagian COVID-19 adalah beberapa info. Ni tiada pesakit positif COVID-19 ditempatkan di hotel. Memang dalam sebenarnya domain ni dia dah kategorikan yang dikhaskan. Kalau bab COVID-19 ni semua pasal kes COVID-19 ke tak kisahlah. Pasal pandemik COVID-19 ni ada berita pasal COVID sikit lah, dia akan kategorikan satu kategori dalam website sebenarnya domain. Itu kita kena pasti betul sahih tak berita yang kita dapat tu. Ni kalau nak cepat kita nak check terus bahagian COVID-19 boleh terus pergi kategori ni lah. Tu ada butang untuk search tu kalau kita nak tulis tajuk apa. Ini pun boleh. Contoh kita nak search tajuk apa yang kita dapat pasal info tu, search saja kat sini. Kalau tak ada tu mungkin kalau tak ada mesti dalam proses kajian atau kita nak salurkan maklumat yang kita terima tu, nak sahih, nak tahu kesahihan berita yang kita terima tu, boleh forward berita tu dekat sebenarnya domain ni. Dekat bahagian salur kepada kami ni. Salur pada kami. Contohlah kita isi tu je maklumat nama kita lah. Nama kita, nombor telefon. Contohlah nama email. Lepas tu subjek itu adalah tajuk benda apa yang kita nak kata tu. Kita terima berita yang kata ada orang mati lemah disebabkan banjir di sekian-sekian tempat. Email dan nombor telefon tu kena letak nombor yang betul lah kan. Mungkin untuk sebenarnya domain, pihak daripada sebenarnya domain ataupun MCMC akan kontak kita dari mana kita dapat kan? Detail lagi. Subjek ni contohlah subjek berita apa yang kita dapat, contoh macam ibu kita tadi, berita mengenai mati lemas. Mati lemas. Kemudian ni pautan website. Okay, ni contoh kalau kita dapat info ni daripada website yang kita rasa was-was tu, boleh masukkan terus saja link yang kita dapat terima website tu. Ataupun kalau ada rasa
banyak huraian tu kan. Ada ni tajuk ni mungkin ringkas, sini nak huraikan sebab apa kita rasa berita tu was-was, boleh huraikan kat sini. Dan kemudian sertakan link website tu. Lepas tu sumber berita tu bang. Tu laman web. Ni sila sertakan pautan kandungan mesej yang Ni kita terima tu. screenshot lah kot. Mana boleh, tak boleh screenshot, ni tag saja. Contoh kandungan mesej yang kita dapat Okey, lah betul, dari betul. WhatsApp tu. Kita copy. Type balik lah tulis sini. Okey. Ataupun buka web WhatsApp dekat komputer, kita dapat tu, kita copy balik, paste kat situ saja. Okey, ni sumber berita yang kita dapat. Yang kita dapat tu contoh daripada WhatsApp, WeChat, Facebook, Twitter, Telegram, dan blog. juga blog. Okey, kat sini barulah alamat website yang kita dapat tu. Ni kalau dekat WhatsApp mungkin tak nombor phone lah kot, nombor phone yang kita terima mesej tu. Masukkan sini. Yang buat dia wajib tak untuk alamat web tu? Tak wajib. Tak wajib. Just masukkan ni kalau ada, Kalau masukkan ada lah. alamat website website yang kita dapat berita tu atau sahih ke tak, bubuh kat situ. Bubuh link dia kat situ lah. Kemudian hantar. Ataupun kat situ dia boleh WhatsApp tu. Kita ambil terus nombor telefon tu 016 220 6262. Terus tanya dekat sebenarnya domain MCMC, forward terus berita yang kita dapat tu dari WhatsApp kan. Konteks. Konteks tu betul ke? Tanya betul ke berita ni sahih tak? Nanti dia akan selidik, akan keluarkan satu artikel yang baru. Artikel baru dekat portal sebenarnya .my. Okey. Tu kalau kita guna komputer lah. Boleh install juga dekat phone. Dekat Android cari kat Play Store. Play Sebenarnya Store. .my, install. Dia akan nampak macam ni lah yang ni. Sebenarnya .my. Di website dia ada utama. Sama jugalah. Sama je, cuma dia website punya ni lebih mudah lah. Mobile friendly, kita boleh nampak. Kita boleh baca. In case kalau tak ada phone, tak ada laptop ke kan, tak sempat nak buka dekat website, boleh terus check saja maklumat dekat apps telefon ni. Android dia punya interface dekat sama je. Android dengan iOS. Sama je. Dia boleh juga kalau nak salurkan pada kami tadi, nak laporkan berita tu sahih ataupun tak, dekat bahagian salur kepada kami, dekat ni, ambil dekat bahagian titik 3 kat atas ni. Okay, kemudian ambil salur pada kami. Sama juga macam tadi. Isi saja maklumat dan juga berita yang kita rasa maklumat tu palsu. Boleh submit. Sira dia tunjuk macam tu. Saya kali lagi. Baik. Tak sama. Tak sama. Sira buka. Tekan 3 tu lah. Okay. Dia akan keluar. Ada yang keluar kat atas ni. Ada yang keluar kat bawah. Ikut phone masing-masing lah. Ikut phone masing-masing. Tapi dia punya detail yang kita tekan tu, butang tu sama je. Salurkan kepada kami tentang kami tetapan pun boleh juga. Boleh submit macam tadi juga. Macam Betul, kalau kita install sebenarnya .my ni, kita boleh setkan dia punya tetapan ni untuk kita dapat notifikasi automatik artikel-artikel baru ataupun berita-berita yang sahih daripada sebenarnya .my. Dia akan terus hantar ke telefon kita lah, kita dapatlah notification. Turn on je notification tu. Dekat ni. Turn on saja. Okay, seterusnya tengok. Okay, kesimpulannya, tidak pasti jangan kongsi. Tagline kita punya sebenarnya .my. Gunakan penilaian anda. Banyakkan membaca. Analisa apa yang telah anda baca. Buatlah kesimpulan yang bijak berkenaan topik dibaca.
Okay, maksudnya maklumat yang kita dapat tu kita kena cek dulu banyak-banyak kali, nilai dulu, kaji dulu. Kena banyakkan membaca, jangan terus percaya dekat satu website ni. Kita banyakkan baca lagi dekat website-website lain. Kemudian dah kita jumpa satu artikel, maksudnya satu maklumat tu kita analisis balik. Betul ke? Fikir logik lah kita. Boleh percaya ke tak? Kemudian barulah kita buat kesimpulan yang bijak berkenaan topik yang kita baca tu. Ada apa lagi tak ni? Tak ada lah. Itu je. Okay. Macam Nabil kata, lu fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Lu fikirlah sendiri nak fikir apa betul ke, tak betul ke. Tu tindakan, cuba buat tindakan yang bijak lah. Jangan disebabkan berita yang salah, palsu, sebabkan kita sebab menyusahkan orang lain, kita pula yang susah. Macam tagline kita belakang ni. Belakang ni. Kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Kita ada juga poster yang kami sediakan dan juga kami menyeru yang di luar sana yang sedang menonton untuk sertai kempen kami untuk kita postkan di semua media sosial kempen kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Okay, sana ada tu poster. Poster ni boleh dapatkan dekat kami, boleh kan? Buat poster kat SMC. Yang kita ada yang MIV tu tak? Ada. Dalam bentuk gambar lah, kami boleh share. Kita boleh share. So kita boleh share untuk banteraskan maklumat palsu ni. Nak orang kata apa, nak bagi kesedaran untuk semua. Boleh share dekat semua media sosial. Poster kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Maksudnya kita dapat orang kata apa? Kita ada hak. Ada hak bersuara. Tapi jangan sampai hak yang kita bercakap, bersuara tu, benda tu tak betul. Bohong belaka. Okay, sekejap kami akan tunjukkan beberapa poster yang berminat nak dapatkan poster ni untuk sama-sama kita banterah masalah maklumat palsu ni. Boleh WhatsApp kami. Sama-sama kita bantu untuk betulkan keadaan yang ni yang tak betul sebelum jadi lebih merebak. Okay, sana ini antara poster-poster yang kami sediakan. Laju pula. Ada dari website portal sebenarnya.my. Kemudian dari kiranya kita boleh bagi kesedaran juga untuk orang awam mengenai portal sebenarnya.my sebab tak semua yang tahu kan. Ada yang tahu tapi mereka tak ada orang kata apa benda tu, mereka tak peka. Tak peka. Kadang kita pernah dengar benda ni dalam radio ada, dalam TV ada, tapi kita tak ada nak apa orang kata apa, keinginan nak buka cek lagi kan. Kemudian ni poster berkenaan kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong juga. Ni jangan pergi pasar. Laju lagi. Ni punya poster-poster yang kita dapat dari CMC. Apa? Tengok ada gitu. Bukan. Tutorial. Oh yang ni jom. Dia dekat ni ada lagi banyak. Kalau nak join kami punya kempen, nak dapatkan gambar-gambar ni untuk kita banteras isu maklumat palsu ni, boleh WhatsApp kami
Gambar original. Gambar original. Gambar yang high quality boleh minta ke kami. Dengan WhatsApp ataupun call hubungi 0162159526 ataupun di talian tertera di bawah ni. Okey. So semoga kita punya usaha ni untuk Bateras ni harap bagi efek kesan yang positif lah. Okay. So tak ada lagi, akan ada, cuma mungkin kurang lah kot masalah maklumat palsu ni. Harap tak ada orang yang ada kita berdoa-doa lah tak ada orang yang buat cita-cita palsu lagi ni dan akan lagi menyusahkan kita. Kita doakan juga tak jadi untuk diri kita sendiri kan. Kita doakan kat kita juga supaya hindari daripada perkara-perkara yang kita tak ingini lah. Okey, ada apa lagi tak? Itu saja tak? Video terakhir. Ni yang okey ni. Ni asalnya tu je lah. Okey, setakat itu saja untuk taklimat hari ini berkenaan maklumat palsu dalam segmen Klik dengan Bijak dari Pusat Internet Komuniti Changlun, Kedah. Dan kami berharap ilmu ataupun info yang kami sampaikan kepada yang sedang menonton waktu live ni atau selepas ni ke, semoga info yang kami bagi ni bermanfaat dan selamat beramal. Betul lah, beramal lah. Sebab benda yang positif kita cuba amalkan. Buat yang kerohak yang jenis je. Kami minta maaf kalau teremo tadi. Teremo. Emosi lah isu ni, sebab isu ni berluasa sangat kan. Jadi macam susah nak dibendung dah. Okay, akhir kata jadilah netizen yang bijak, gunakan hak bersuara tu dengan bertanggungjawab. Jangan senang-senang bersuara tanpa ada tujuan ataupun bersuara tanpa ada kesahihan yang betul. Okay. Jangan pentingkan diri. Jangan pentingkan diri. Okey, sekian daripada kami. Sekian daripada kami. Saya Aizudin. Saya Syahira. Daripada Pusat Internet Komuniti Changlun. Kita jumpa lagi dalam taklimat ataupun video live yang akan datang. Topik lain lah. Mungkin dalam segmen Klik dengan Bijak Tehingga ataupun kelas ke. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat ruang komen atau terus hubungi kami di nombor tertera 016-215-9526. Dan siapa yang duduk kat area Changlun ni bolehlah main singgah-singgah ke kami, ikutlah ada tanya apa-apa, kami boleh beritahu info pasal pusat internet ni. Okey, sekian daripada saya dan Syahira. Kita jumpa lagi. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi.